Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bicarakan perihal penulisan sejarah. Usaha dalam menulis semula sejarah dan menafsirkan semula sejarah membawa berbagai persepsi dalam hal ini. Ada yang menganggap ini satu perkara yang jujur yang harus dilakukan, dan ada pula yang menganggap ini adalah satu perkara yang prejudis yang cuba memutarbelitkan fakta sejarah dan memenangkan beberapa golongan tertentu. Dr. Syed Hussein Ali misalnya dalam bukunya yang berjudul Sejarah Rakyat Malaysia telah membahagikan sejarah kepada beberapa perkara. Yang pertama, sejarah rakyat. Yang kedua, sejarah rasmi. Dan ketiga, sejarah alternatif. Sejarah rasmi ditulis dan diiktiraf secara rasmi khususnya oleh pemerintah, dan ia dianggap ditulis oleh golongan yang menang. Sejarah rakyat dan sejarah alternatif dianggap penting kerana ini tidak meminggirkan kelompok tertentu. Ini lebih bersifat inklusif. Misalnya kita dapat lihat di dalam isu nasionalisme, kemerdekaan tidak meminggirkan kelompok pembangkang ataupun kelompok golongan kiri maupun wanita. Kita boleh lihat dan boleh dengar nama seperti Dr. Burhanuddin, Ahmad Mustamam, Ishaq Haji Muhammad, Mustafa Hussein dan lain-lain diangkat sama tinggi seperti nama lain seperti Datuk Onn Jaafar dan Tunku Abdul Rahman. Tun Dr. Ismail juga ada menyebut bahawa sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderate ataupun golongan sederhana, tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga telah memberikan sumbangan terhadap tercapainya kemerdekaan di tanah air. Saya memetik kata-kata daripada Dr. Syed Hussein Ali dalam mencapai tujuan untuk menyediakan sebuah buku sejarah rakyat Malaysia berkaitan perkembangan nasionalisme atau semangat kebangsaan. Yang pertama, mengemukakan terutama sekali peristiwa-peristiwa gerakan-gerakan golongan-golongan dan tokoh-tokoh alternatif yang dianggap penting, akan tetapi biasanya tidak termasuk atau tidak diberikan liputan sewajarnya dalam sejarah rasmi. Yang lebih banyak diutamakan dalam sejarah rasmi ialah pelbagai peristiwa, gerakan golongan dan tokoh berkaitan dengan yang menang, khususnya daripada golongan atasan. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam sejarah alternatif sebarang peristiwa gerakan, golongan dan tokoh daripada kalangan rakyat ramai yang menyumbang secara bererti kepada sejarah negara. Dengan ini bermakna dipentingkan juga perspektif daripada golongan rakyat bawahan dan tidak mementingkan hanya perspektif dari golongan atasan maupun golongan elit yang memerintah. Pada umumnya, ini lebih sulit dilakukan daripada mengemukakan sejarah alternatif. Maklumat mengenainya sangat berkurang. Melihat kehadapan ini, tidak perlu menulis sebuah sejarah negara yang bersebelah yang bias. Apa yang penting, penulisan sejarah kebangsaan atau kemerdekaan yang dipertanggungjawabkan dengan fakta sejarah yang betul dan analisis yang objektif. Cukup untuk memberi satu arah, satu panduan dan satu huraian interpretasi yang dapat membina generasi muda dengan lebih yakin dan mempunyai jati diri dan ketahanan patriotisme yang mampu mengatasi dan menyokong kepentingan negara dalam pelbagai hal.